Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 77, surat 77, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu pangkat yang ketiga, bahawa tiada lemah ia, bahawa tiada lemah ia seseorang daripada berperang melawan akan hawa nafsu. Maka sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Yang membangkitkan akan agama ni daripada akal dan juga malaikah. Yang membangkitkan kepada hawa nafsu itu syahwah nafsu dan juga syaitan. Tetapi terkadang menang yang menyuruh kepada agama, dan iaitu yang menyuruh kepada agama ni akal. Pada ketika itu, pada ketika menang yang menyuruh kepada agama hasil oleh sabar. Dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu tentera syaitan keinginan syahwat, dan yang menyuruh kepadanya kepada keinginan. Dan pada ketika itu, pada ketika menang tentera syaitan, telah luput oleh sabar, telah hilang oleh sifat sabar. Pangkat yang ketiga daripada tiga pangkat sabar. Pangkat yang ketiga ni yang pertengahan. Pangkat sabar yang paling tinggi adalah pangkat yang pertama. Itu pangkat sabar yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Kemudian pangkat sabar yang kedua yang kita baca minggu lepas, itu yang paling rendah sekali. Kalau kira-kira tak ada dah kesabaran di saat tu, sebab pangkat yang kedua yang paling rendah ni, kalau dikira ini sudah sampai pangkat hayawan. Pangkat hayawan dah paling rendah sekali, yang menang semata-mata hawa nafsu sahaja. Yang menyuruh kepada agama daripada akal, daripada malaikat, daripada ilmu, kalah sentiasa waktu. Yang menang hawa nafsu,
yang menang adalah syaitan. Itu pangkat yang kedua yang dikatakan paling rendah, yang mana menyeru kepada keinginan nafsu, daripada nafsu sendiri, daripada syaitan. Hak tu sentiasa menang. Yang menyeru kepada agama, akal, malaikah yang menyeru kepada agama sentiasa kalah, ikut hawa nafsu semata-mata, mengikut oleh hati akan tentera syaitan semata-mata. Hak ni yang paling rendah sekali, yang mana mereka duk pangkat ini adalah daripada puak yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami, oleh Allah, akan api neraka jahanam daripada jin dan manusia sekaliannya. Tu hak pangkat yang paling rendah sekali. Semata-mata turut nafsu, semata-mata turut nafsu, turut tipu daya syaitan. Yang mana terdahulu didatangkan dua tandaan. Hak pangkat sabar yang kedua yang paling rendah. Kalau kita sudah turun pada pangkat hayawan, yang mana turut nafsu semata-mata, dia ada dua alamat didatangkan. Alamat yang pertama, ada keinginan untuk bertaubat, tetapi nak taubat ni kira payah dah. Banyak dosa sangat-sangat. Banyak dosa sangat-sangat. Nak bertaubat ni kena selesai dosa kesalahan dengan Allah, dosa kesalahan yang berkait dengan manusia. Nak balik semula taubat dikata tak ada jalan dah, tak ada ruang dah dianya. Dosa dengan Allah, tinggal kefarduan, semayang tinggal, puasa tinggal, kena qada kembali semua sekali tu. Tak ada benda dah, dia kata. Dosa yang berkait dengan anak Adam pula, kena minta maaf seorang-seorang. Hak minta maaf ni hak berkait dengan diri seseorang, berkait dengan agama seseorang, berkait dengan maruah seseorang. Kalau banyak kesalahan dengan anak Adam berkait dengan harta, bukan hanya minta maaf, kena kembalikan semula lah. Allah nak kembali macam mana lah. Banyak harta orang ditipu apa semua. Ni dikit tak ada jalan dah nak taubat, tak jalan dah nak taubat. Hak alamat hak ni, hak akan dipenuhkan dalam neraka jahanam ni. Hak mana hak ni menang nafsu semata-mata ni, menang tentera syaitan semata-mata, putus asa dia daripada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk nasihat, mikir juga di hati. Mati bila masa, takkan nak mati dengan dosa gini. Takkan nak mati dengan sentiasa ikut nafsu sendiri. Tidak ikut akal, malaikah, ilmu tak turut, tu nafsu semata-mata. Nak mati gini, mari telitah di hati nak bertaubat. Tapi nak bertaubat ni, yang pertama nak bertaubat daripada dosa besar jahil fardu ain. Sebut kata belajar fardu ain tu, dia sudah banyak jahil ni nak kena belajar. Belajar pula asah tak ada langsung, kosong. Apa yang dibicarakan, satu benda pun dia tak faham. Faham tak ni? Bila nak bertaubat, dinasihati. Yang pertama-tamanya taubat daripada dosa besar jahil fardu ain, kena belajar. Dia pun nak belajar lah. Dak pergi masjid pun sekarang ni, buka kawan-kawan bagi rakaman pengajaran. Dia dengar tu, tak ada benda yang dia boleh, dia tak faham pun, sebab tak ada asas langsung. Orang yang tak ada asas langsung ni tak ada sungguh. Bukan cakap main-main, tak ada sungguh, tak ada asas. Bicara bab ilmu tu dia macam tak nak pergi lah.
nak pergi dah. Nak bertaubat, nak balik dalam ilmu, tak nak pergi dah, dia kata. Pakai dok lah. Ini orang yang turut nafsu semata-mata. Tidak turut akal, tidak turut suruhan kebaikan dan malaikat. Turut nafsu semata-mata. Jangan kita faham turut nafsu semata-mata ni hanya orang yang terang-terang tinggal semai, tinggal puasa joli. Tu iyalah tu. Tu nafsu lah tu. Semayang tak peduli, puasa tak peduli, duduk berpoya-poya, tu memang terang nafsu. Tapi macam mana dengan orang yang bersembahyang? Dia bersembahyang ni turut akal, turut ini malaikat, turut ilmu yang menyuruh pada agama ke tidak? Yang menyuruh pada agama ni, agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Yang menyuruh pada agama, dia kena balik pada ilmu agama. Itu mereka yang turut agama, ikut agama, bukan turut nafsu. Jadi walaupun dia semayang sekalipun, dia belajar tak ambil, cerita baik ilmu dia gelak gambar, dia pun pakai dah pakai gini dah. Lepas tu dia pakai buah nafsu dia, tipu dia syaitan. Ni ayat popular ni. Tuhan tahu kita jahil, janji kita ikhlas, Tuhan terima. Ni ayat popular ni. Ayat popular. Ayat ni ikut agama ke ikut nafsu syaitan? Tuhan tahu kita dia ni jahil. Bukan Tuhan tahu mu jahil, bukan Tuhan buat mu jahil tu kotak-kotak. Memang Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu kamu tak mau belajar. Lepas tu kita buat dengan ikhlas. Ikhlas apa? Apa dia ikhlas? Belajar ilmu tasawuf. Ikhlas tak ikhlas pun buat betul tak dengan ilmu fiqh. Ikhlas tak ikhlas pun akidah betul ke tak? Kalau kata walaupun jahil, Tuhan tahu dia jahil, janji dia buat ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas ni kerana Allah lah, bukan nak pujian. Kemudian kamu buat tu betul ke tak? Memanglah banyak tak betul, sebab Tuhan tahu dah saya jahil. Itu ikut nafsu ke ikut agama seumpama tu? Dah jahil belajar lah. Allah belajar ditutup dia serenda dah. Ni hak golongan alamat yang pertama ni. Orang yang putus asa, orang yang binasa. Orang yang putus asa, orang yang binasa lah kita disebut. Dia memang ada. Orang semayang tak tinggal, belajar ditutup buku. Dia tak ambil. Dia kira tak ada nak masuk, tak reti, tak faham, pening. Ayat tadi dia guna Allah Ta'ala tahu dia jahil, janji dia buat ikhlas, Allah Ta'ala terima. Itu nafsu dia, ditipu oleh syaitan. Itu bukan minhajul abidin, bukan jalan orang mengabdikan diri akan Allah. Jalan orang mengabdikan diri akan Allah, ilmu yang pertama. Barulah turut agama, bukan turut nafsu. Barulah menang agama, bukan menang nafsu. Itu alamat yang pertama. Hak alamat yang kedua pula, baca mengelupahnya, hak golongan yang paling rendah ni, yang akan dipenuhkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alamat yang kedua ni pula, ni tak mikir langsung ni. Tak ada mikir langsung, tak ada keinginan langsung nak bertaubat. Tapi dia duduk sanduk Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun dia tak taubat, syurga Allah luar. Kalau dia masuk syurga seorang tak akan sepik syurga. Ni sama lah juga ni. Ni tak peduli langsung ni. Tambahan pula kadang-kadang hak mereka bicara janji iman ada. Ni jadi golongan murjiah. Golongan murjiah ni dia janji letak atas iman je. Letak atas iman je. Hak lain daripada dosa Tuhan ampuni. Hak dosa syirik je Tuhan tidak ampuni. Penting jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah. Lepas tu taat tak buat pun.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yang Allah tak ampun hanya kesyirikan saja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukan akan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah bagi siapa yang ia kehendak. Dia kehendak siapa? Oh, dia bubuh dia. Ni. Ini pun sama lah ni. Ini akan dipenuhkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ni kira berat lagi lah. Taubah pun tambah digantung ke Tuhan. Hak pertama tu dia kira no kembali pada agama. Tapi kadang-kadang bila sebut kata bak, patutlah orang nak balik pada agama ni, jangan kita berat lalu. Oh, kamu nak bertaubah, kamu dah semayang lama tu, kamu kena kira semula semayang kamu tu, kamu kena qada balik habis semayang kamu tu, menung dia. Lepas tu puasa tak pernah lagi daripada muda. Kena kira tu. Oh, dia cerita berat lalu dah. Menung kawan tu. Nak bertaubah. Tak ada. Tak nak pergi dah kali tu. Kamu dulu kerja kamu banyak menipu orang. Menipu orang, lipat harta. Kena pulangkan balik harta orang tu. Nak pulang balik macam mana hok ditipu tu habis licin tu. Oh, kena bayar secara angsuran, betul kena minta halal. Oh, pakai doa. Ni. Berat lalu dah awal-awal. Berat lalu dah awal-awal. Tu kena perlahan. Cerita berat. Tapi kadang-kadang bagi orang ni, bukan kata hok cerita bab taubat tadi, cerita bab ilmu pun berat dah. Kena perbetulkan bacaan sembahyang, cari guru perbetulkan rukun-rukun qauli, takbir kena comel, Fatihah kena comel, tasyahud kena comel. Pun kadang-kadang setengah orang dia rasa macam berat dah. Nak buka mulut, nak baca Fatihah depan orang ni dia rasa macam ada ni. Tambahan pula bukan muda-muda, tua dah. Pergi perbetulkan baca Fatihah dia nak sembahyang. Akhirnya nak balik kepada taubah ilmu, jalan ilmu pakai doa ni. Hak tambah sungguh ni. Pihak surau sendiri cari guru Quran. Pihak surau cari guru Quran. Nak betul Quran. Nak betul Fatihah je, bukan nak suruh nak ngaji Quran, nak betul Fatihah je. Nak betul Fatihah. Yang guru Quran tu nak suruh ngaji Quran tak sanggup dah. Sebab dia kelas penuh sangat dah. Tapi oleh kerana hak ajak tanah murid dia juga, mintalah tangguh kelas tempat lain, mari 2-3 kali je. Bukan nak suruh ngajar Quran, nak suruh betul Fatihah je. Mari lagu ni. Diminta oleh anak murid ni. Lari belaka. Tinggallah 3-4 orang hak bukan sasaran. Ada ni. Hak 3-4 orang tu orang tambah dah ke dianya, tahu dah dia belajar Quran. Cuma 3-4 orang ni apa panggil apa? Dipanggil wak denok. Bukan panggil denok. Denok bukan? Ji. Ada dah denok? Haji duduk jauh pun, duduk dekat sikit. Orang muda tak boleh harap duduk dekat Tahu dia denok? Tanya dia. Dia muda lagi tu. Tak tahu what denok. Kan? Maaf. Tahu denok? Wak upang. Ni orang KL ni. Orang Terengganu ni. Dah tahu duk denok. Buat upang lah. Mana ambil 3-4 orang ni. Mari duduk depan dulu. Mari duduk depan dulu lah. Biar dia mula. Walah waktu tu tak mau cari. Tambuh pun ke dianya. Sebab dia pandai dah. Ni nak betul Fatihah je. Tapi buat upang. Buat denok. Duduk kat depan. Hak sasaran tu. Pakak balik belaka. Pakak balik. Tambuh buka mulut. Depan guru. Tambuh. Tak pernah balik lepas maghrib. Sampai isyak duduk sembang je. Surah tu tak ada kelas mana. Sebulan 3 kali gitu je jemputan. Tak pernah balik habis.
Hak lagi duduk luar lah. Panggil masuk, pas sudah masuk. Akhirnya 3-4 orang hak denok lah. Hak upang tu. Hak bukan sasaran. Ada ni. Ni. Semai dak tinggal banyak waktu dak tinggal ni. Nak balik pada ilmu setakat tu saja. Setakat nak comel hak bacaan wajib je. Ni kadang-kadang hak ni hak putus asa ada dah pakai biar. Tuan nak terima lah. Tuan tak musuh dah lah. Itu kata bahagian masing-masing. Nasihat macam mana pun payah. Jadi sebut kata nak bertaubat balik pada ilmu pakai dak dah. Belajar ilmu tauhid tak faham. Belajar ilmu fiqh payah. Belajar ilmu tasawuf tak jijak dia kata. Tak sapa dia kata. Biasa je gini. Betul? Tak dia kata. No, bertaubat kembali pada Allah. Nak bertaubat syarat utamanya ilmu. Cerita bab ilmu nak dengar juga sikit-sikit, tapi tak boleh nak turun. Lepas tu pakai bundur, putus asa. Maka tu golongan yang kedua, yang mana menang nafsu semata-mata. Wa amal turut nafsu sendiri. Ibadah turut nafsu sendiri, bukan turut agama. Nafsu ni ada ketika pakat mai ramah, penuh mai ramah. Penuh mai ramah. Tak pernah mari ni, ramah mari. Lepas tu semalaman aja, hilang lepas dia tu. Penuh sebulan-bulan Ramadan. Lepas tu hilang balik. Itu amal turut agama ke amal turut nafsu? Itu amal turut nafsu, budaya tradisi semata-mata. Adakah agama turut agama ni mari masjid malam disebut Syaban saja mari masjid? Agama turut gitu? Agama suruh gitu? Ibu Syaban dia main masjid. Malah lain nak mengajar pun bunyi speaker kuat pun peduli apa? Dia pasang TV dengar berita rumah dia kuat-kuat, tak peduli. Adakah agama menuntut di Syaban pakat mari lelaki perempuan di masjid? Ada agama suruh gitu? Tak ada. Lepas tu turut siapa gitu? Turut nafsu yang diperdaya oleh syaitan. Penuh. Main dah apa tu? Main nak baca Yasin. Fatihah pun belum tentu lagi comel nak baca Yasin. Baca Yasin tanpa ilmu, itu turut agama ke turut nafsu? Tak. Quran ni kalam Allah. Yasin ni jantung Al-Quran. Besar Yasin ni jantung Al-Quran. Kita nak baca Yasin, turut ilmu agama ke nak baca gitu? Baca gitu je kita panggil turut agama ke turut nafsu? Turut orang ramai gitu. Sama lah juga Ramadan pakat buat ibadat, nak semai tarawih, nak apa, hak kewajipan tak semai fardu beres dah ke tak peduli, tak percaya pun. Itu turut agama ke turut nafsu? Hak golongan kedua paling rendah kita baca minggu lepas ni, jangan hanya nampak hak tak peduli ke semayang langsung. Hak tu jelas sangat. Hak ni hak tak jelas mana ni. Semayang tak tinggal, tapi sebenarnya sama je. Sebab pada hukum syarak, orang semayang tanpa ilmu tidak melengkapkan syarat rukun, syarat menghukumkan belum sembahyang. Hak tu Nabi kata fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sembahyang, kata Nabi pada Khalid bin Rafi'. Sahabat sembahyang salah 3 kali dia buat, Nabi kata kamu belum sembahyang. Itu syarat. Sembahyang tapi ilmu tidak melengkapkan syarat rukun dipanggil belum sembahyang. Sama je dengan orang tak sembahyang bang. Turut apa? Turut nafsu, bukan turut agama. Tunjuk jalan agama, pakai dak, payah, susah. Tu hak golongan yang kedua, pangkat yang kedua, hak paling rendah, yang menang nafsu semata-mata, yang akan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah selagi memenuhkan oleh kami oleh Allah akan api neraka jahannam dan jin dan manusia sekaliannya. Mana? Ni golongan yang paling rendah ni. Hak turut nafsu semata-mata, bukan turut agama. Ini kepada hak pangkat yang ketiga.
Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Hak tinggi, hak pangkat yang pertama. Hak rendah, hak akan dipenuhkan dalam neraka, hak tu pangkat yang kedua. Iaitu pangkat yang ketiga ni, bahawa tiada lemah ia daripada berperang nafsu. Tak lemah, dia sentiasa melawani nafsu. Dan sentiasa yang membangkitkan akal agama melawankan yang membangkitkan hawa nafsu. Sentiasa dia yang membangkitkan akal agama ni melawan akan bangkitkan hawa nafsu. Sentiasa berperang lawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni belajar hawa nafsu tak suka. Tambahan pula kalau belajar hak asal fardu ain, hak asalnya banyak salah. Sakit nafsu, sakit. Bicara bab pegangan salah, sakit nafsu. Sebab selama ni buat amal ibadah, nafsu beranggapan sempurna, beres, comel. Bila balik kepada agama, belajar ilmu agama, sakitlah nafsu. Yang nafsu dia buat anggapan beres, comel apa semua tu, oh banyak hak salah, hak Tuhan takkan terima amal ibadah. Pegangan pula tak betul. Tu. Tapi sabar, sentiasa berperang, sentiasa membangkitkan akal agama ni melawan akan bangkitkan hawa nafsu. Lawan sentiasa. Malah belajar tu nafsu, malah wa'amal tu nafsu. Dia sebenarnya hak nafsu hak lebih beratnya nafsu malah wa'amal lah. Adapun belajar ni kalau kira dah berat mana. Tapi terkadang belajar tu pun nak mujahadah lawan hak nafsu, hak tambah belajar pun berat dah. Hak berat sebenarnya beramal dengan ilmu tu hak berat. Hak nak kena mujahadah sentiasa, beramal tu nak kena mujahadah sentiasa. Berilmu mudah je, bukan maksud dia alim. Setakat nak alim fardu ain je, sikit sangat je. Mudah je. Kira-kiranya mudah. Sebab tu mujahadah pada belajar, mujahadah pada beramal, lebih laginya mujahadah pada beramal. Mujahadah pada belajar ni ringan aja. Tapi terkadang nak mujahadah pada belajar pun payah. Jadi berasa payah ni payah nak faham, malah tak boleh nak turut mujahadah. Mana kadang-kadang mujahadah lawan nafsu malah tu, duduk kawan pula dengar orang duduk belajar, lega sekejap, lepas tu kok gebor balik. Ni ada dia kata macam Allah lah, sekali aja okey, macam pahat dengan nuku dia kata, faham tak? Sekali katak bergerak, lepas tu nak katak senyap, sekali katak bergerak. Dia tu macam pahat dengan nuku. Pahat dengan nuku, mana pahat lepas tu tuku tu kan, tu mana apa ni, lemah. Berperang mujahadah dah tapi lemah. Ni dah ni sentiasa mujahadah, tak lemah dia tak lemah. Dia sentiasa berperang mujahadah lawan nafsu tu, nafsu malah apa semua tu. Bukan dalam belajar ni pula diuji pula dengan nafsu sendiri. Kita belajar ni kadang-kadang kita suka satu-satu ilmu, tu nafsu kita. Agama suruh belajar hak mana? Nafsu kita suka satu-satu ilmu. Ilmu tu ilmu agama. Tapi kalau ikut agama sungguh, ilmu mana yang agama perintah kita belajar? Ilmu mana yang dalam perintah kita belajar? Kena ikut ilmu molek lah dalam perintah tu, hak menjadi kewajipan tu. Hak tu hak dalam kitab hak Imam Ghazali dia peringat bab susunan belajar, kepentingan nak mendahulukan hak penting hak mana dulu. Itu Imam Ghazali perinci dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab Syairus Salikin tu. Belajar dah, tapi nafsu dia menguasai. Belajar hak fardu ain ni, kalau belajar nak dengar ceramah je tu kan belajar gitu. Hak tu tak ada berperang tu, tak ada berperang. Ni hak berperang dah ni.
Bahawa tiada lemah ia daripada berperang, sentiasa mujahadah lawan nafsu. Agama kewajipan, agama fardu ain, sentiasa belajar. Tapi berdak kena mujahadah lah, turun naik tu. Tapi kalau belajar sendiri, dah lah orang sekarang kan, dia kena cerita satu. Belajar, kena belajar. Fardu ain. Fardu ain. Ada orang tak tahu fardu ain itu apa benda. Apa dia fardu ain, apa dia fardu kifayah. Ada sampai tahap ni. Tapi umumnya pandai lah. Fardu ain mana, fardu kifayah mana. Fardu ain, hak mana? Hak mana fardu ain? Tu duk ceramah di masjid akan tak fardu ain lagi. Ceramah apa? Ceramah apa di masjid? Fardu ain lah. Ceramah agama, ilmu agama ni luas sangat-sangat. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat. Hak duk ceramah tu fardu ain ke, fardu kifayah ke, hak sunat? Tak tahu pula situnya. Sampai tangga tu. Ada masjid tu fardu ain dia kata. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Mana fardu ain? Fardu ain beres dah masa sekolah dulu-dulu. Tu lagi berat. Dia kata kafa. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Nama je. Fardu ain, mana fardu ain? Fardu ain hak perekat tadika betul lah. Hak perekat nak mengenal mula-mula betul. Budak-budak. Fardu ain lah. Tapi fardu ain hak ABC dulu. Tapi nampak sikit ngapa hak tu, ngapa rukuk iman, ngapa rukuk semayang. Gitu jelah. Hak mula-mula. Adakah memada dengan ngapa je? Hak fardu ain? Tak, tu mula-mula fardu ain. Mula-mula fardu betul. Hak kafar tu betul lah. Mula-mula fardu ain. Mula-mula ABC orang panggil. Ngapa rukuk iman, ngapa rukuk semayang. Kena naik pula. Satu-satu rukuk iman ni. Nak wisah satu-satu rukuk iman ni macam mana? Kemudian nak wisah satu-satu rukuk semayang ni, apa syarat dia? Tu fardu ain tu. Hak ngapa tu hak mula-mula tu. Tapi hak pekat mula-mula sungguh. Dia pada hak tu je. Ngapa rukuk iman, ngapa rukuk semayang, beres fardu ain. Cukup dah, tak payah belajar dah dia kata. Ini satu hal. Ayah ni nak kena cerita ke dia ni. Sekolah aja belaka dah fardu ain dia kata. Dia tak gitu. Betul hak mula-mula tu ada. Hak pekat asas tu ada. Pekat asas sangat. Mana kalau kita kata peratus tu nak bisa sempurna fardu ain tu berapa peratus dah tahulah. Tapi kalau kita beri ceritanya peringkat permulaan. Peringkat permulaan tu. Dia ngapa rukun wudu atau peringkat permulaan. Dia ngapa rukun mandi wajib tu peringkat permulaan. Cakap kasar-kasar je. Peringkat permulaan. Ada belaka dalam buku sekolahnya. Tapi peringkat permulaan sangat. Tapi bagi setengah orang memada dah. Hak tu nak kena satu-satu tu. Nak kena satu-satu tu. Nak kena perici balik. Fardu ain tu hak mana? Nak kena perici balik. Sebab apa? Cerita gitu tidak memada. Tidak memada. Kena tunjuk jalan pula. Tunjuk jalan. Memang ramai orang kata gitu. Duk ceramah masjid itu dah fardu ain lagi ke? Kita tak ada telinga sudahlah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat. Ilmu agama Allah ni belajar belah-belah tahun, puluh-puluh tahun pun takkan habis. Biar kita faham boleh. Ilmu agama ni luas. Tapi nak ikut agama betul-betul, kena ikut tertib dia. Kena ikut keutamaan dia. Ikut tertib ilmu, ikut keutamaan ilmu. Kalau fardu ain tak tahu mana, belajar pun tidak, pakai dengar, ikut tak ada telinga, itu nafsu. Bukan tu agama, itu masih duduk nombor 2. Hak paling rendah sekali. Ni hak betul-betul dah mujahadah ni. Tapi dalam belajar pun gitulah. Ada orang belajar fardu ain dah ni. Tapi jangan tauhid. Tauhid dia tak mari. Kalau fiqh dia mari, tasawuf dia mari. Kalau tauhid dia tak mari. Dia tak nak pergi. Ada kok gitu. Waktu dah betul jalan lagi tu.
tak betul jalan. Hak tauhid tu kok ada sibuk lah, ada kerja lah, ada begitulah, ada beginilah. Dan ada orang lepas dah tahap ni. Dia ada, dia cerita pengalaman dia. Sekarang ni alhamdulillah dia boleh turun. Tapi ustaz mula-mula ustaz saja saya minat pekoh je. Tauhid, tasawuf saya tak berapa. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang dok, banyak alasan supaya tak pergi, tak pergi. Banyak alasan. Tapi kalau pekoh tak nak tinggal. Dia kira macam payah ke apa ke. Atau apa tu? Turut agama ke turut nafsu gitu. Itu nafsu, keinginan, kesukaan. Kena turut agama molek. Susun molek, tauhid, pekoh, tasawuf, keutamaan dahulu. Tauhid keutamaan fardu ain, mendalami nanti. Pekoh keutamaan fardu ain, mendalami nanti. Tasawuf keutamaan fardu ain dulu mula-mula. Naik tinggi-tinggi sikit, nanti dulu. Biasa sah fardu ain. Keutamaan dia panggil. Ini nak turut agama. Kemudian betul-betul dah jalan agama, tak lemah daripada hawa nafsu. Mana sentiasa membangkit akan agama, melawan akan bangkit hawa nafsu. Tapi kita ni gitulah. Ada hak pengkat orang awam. Tetapi terkadang menang yang menyuruh pada agama. Dia itu akal. Akal dan tentera dia. Malaikat, ilmu tu tentera dia. Pada ketika itu, ketika menang menyuruh pada agama ni, hasil oleh sabar. Dan terkadang ni, menang tentera syaitan. Hak molek dah ni, hak mujahadah dah ni. Hak tak lemah daripada mujahadah ni. Tapi turun naik. Dan terkadang menang tentera syaitan. Dan iaitu tentera syaitan keinginan. Dan yang menyuruh kepadanya, kepada keinginan. Termasuk dunia apa semua tu. Dan pada ketika itu, ketika menang tentera syaitan, telah lupu oleh sabar. Turun naik. Hak turun naik ni mana ni? Hak kalau kita kata kok bab ilmu itu permulaan. Bab amal. Terkadang kuat amal. Terkadang lemah, ikut nafsu terkadang. Time baca Quran, semangat baca Quran. Time berzikir berselawat, semangat. Berhenti baca Quran, berhenti berzikir berselawat, pergi cari telefon, gomoh kata kau orang pula. Tadi semangat tadi. Baca Quran dengan ilmu, bukan baca sendiri. Baca Quran, selawat, istighfar, berzikir. Menang. Hak yang menang kepada hak menyuruh pada agama. Buka telefon tengok maklumat, ni tak boleh ni. Dia pun balung kata ke orang. Dalam FB pula, di share pula kawan-kawan dia. Kawan-kawan kadang-kadang hak duduk macam-macam tu. Bukan kawan kawan hak ke agama juga. Tapi menang hawa nafsu, dak puas hati ni. Pakat kata benda sahih pun dak lagi. Bagaimana? Mana menang antara dua tu? Telefon pun banyak kebaikan. Dalam telefon tu, mana menang hak agama dengan hak hawa nafsu? Terkadang menang yang menyuruh pada agama. Terkadang menang yang menyuruh kepada yang menang hak tentera syaitan, yang menyuruh pada keinginan nafsu. Ilmu ada ke tak? Ilmu ada lah. Ilmu bak jaga mata. Manakah benda yang syarak membenarkan, tengok. Manakah syarak mengharamkan, tengok. Ilmu ada. Ilmu ada. Dan kita pernah berganti bicara 7 anggota zahir. 7 anggota zahir bermula dengan anggota pertama mata. Itu ilmu. Amal. Itu amal. Nak tolak telefon tak boleh. Banyak keperluan. Boleh tak kalau tolak telefon? Pakai telefon tak ada dah. Susah dah. Tak ada. Telefon saya peracur belakang dah. Lepas tu nak minta mengajar, mari jumpa di rumah. Aku ni rumah. Kena gitu lah.
Lepas tu kalau ada hari tak lagi ngajar, nak cari siapa pula nak beritahu. Tak ada. Tak ada benda tu mesti kena ada keperluan. Tapi keperluan lah. Ilmu kita ada dok. Apa yang syarak boleh membenarkan, hak syarak mengharamkan. Ilmu ada ke dok? Ke jahil sangat, tak reti halal haram. Jahil. Oh ni haram kena tengok deh. Jahil. Ada ilmu. Tapi macam mana mujahadah pada aman, memanglah tidak lemah daripada berperang, bermujahadah, sentiasa berusaha. Tapi terkadang menang yang menyuruh pada agama, telefon digunakan untuk kebaikan. Terkadang menang tentera syaitan yang menyuruh kepada kejahatan. Tambahan pula membabitkan dosa sesama anak Adam pula. Cepat-cepat ni ada orang dia tak boleh kemudian tak glamour dia. Oh lambat teh awak, orang lain lama dah bincang. Bincang apa? Kata kat orang. Katalah siapa-siapa pun. Orang agama ke, siapa ke, wak imam mufti ke, wak imam ustaz ke, dak belaga dengan angin dia, bodoh bodoh, jahil, jual dunia, nak dunia, macam-macam lah buku. Ayat ni lah bodoh ni. Ayat kata kepada orang agama ni tak kena dengan keinginan nafsu dia. Dulu ingat dah dulu masa Covid dulu masa waxing dahulu, habis orang agama ni dajjal, tentera dajjal, habis orang agama dah pakai gawar belaka. Sebaik tu orang jahil selamat tentera dajjal, orang berilmu kena jadi tentera dajjal, orang jahil pula selamat. Tak apalah, kita berjuanglah sesama orang jahil kita. Nak agak orang berilmu, semuanya makan di dajjal belaka dah. Orang jahil betul. Kau bahaya kata. Dia nak cepat. Kau lambat je komen apa, ketinggalan zaman awak ni. Sabar dulu, jaga molek. Tambah pula dosa membabitkan anak Adam. Dia tak berhenti gitu. Allah tersilap saya dulu. Tersilap gitu je, kena minta maaf. Tersilap gitu je. Hak mufti kata, hak ustaz kata hari tu, saya kata berat-berat tu, betul mereka dia saya. Sekatu je. Yang kamu duk kata macam-macam tu halal gitu je. Macam mana lagi? Macam mana lagi apa? Pergi jumpa minta maaf lah. Kalau tak ada masalah. Sedia pahala banyak-banyak. Pahala tu akan diambil oleh orang yang kita ada dosa dengan dia. Itu nafsu. Sabar. Kita tengok dulu, kita baca belaka, kita tengok satu-satu, kita tengok dulu. Jangan cepat-cepat. Lepas tu saya pun ingat semua-semua belajar dengan saya. Sabar. Nanti dulu. Maklumat tu mari macam-macam. Kita baca lah. Kita tengok satu dulu. Sabar. Membabitkan pandangan ni begini, pandangan ni begini. Sabar tengok dulu. Jangan kita terbabit. Tak bolehlah kita ni jenis panah angin ni uzlah. Jadilah buka telefon, cutilah seminggu telefon tu. Buka orang mengajar je. Lain dia tu uzlah. Ada orang hantar WhatsApp pelik-pelik, orang hantar kawan ni uzlah, tutup dulu. Mana ni? Uzlah. Sebab apa? Sebab iman lemah, menang ikut tentera syaitan. Mari yang pelik-pelik, tukar hasut pula ramai. Dia pula jenis panasan, Assalamualaikum dia pun turut sekali. Lepas tu Allah salahnya saya tu. Kena jagalah. Alhamdulillah tunggu saya benar-benar kerandang. Tanyalah masalah hak baru-baru. Jawapan dia, wallahu a'lam, saya tak mahir dalam perkara tu. Nantilah saya tengok dulu macam mana. Kita tanya dia masalah-masalah yang terkini. Masalah kita dijawab habis. Kita tanya masalah-masalah yang terkini lah.
Kata ni biasa ilmu tu jawab. Wallahu alam lah. Saya pun tak tahu perkara ni. Orang kata tu tak tahu. Tugu dulu masa duduk di Mekah dulu, jadi mesyuarat di Libya, di Syria, mewakili pejuang masa tu. Orang international. Tu kan Tugu tak tahu benda-benda international ni. Dak wallahu alam, saya dah tahu. Mana apa? Tugu dah cepat. Tak cepat. Ada ni. Tak cepat. Lepas ada nak murid lah pula nak tolong cerita tu. Tu dengar je. Tu dah kata ya, tu kata tidak. Tak kata apa, dia senyap je. Sebab benda tu benda yang kena selidik molek, kena kira molek. Sebab benda ni benda yang luah. Cermat. Tak mau laju. Kita belajar gitulah, cermat, jangan laju sangat. Memang ada perkara-perkara yang kita rasa kepanasan nak marah tu, sabar dulu. Tunggu dulu tengok macam mana. Apa keadaan sebenar dia. Kadang-kadang kita rakaman-rakaman ni sekerak-sekerak. Awalnya macam mana, penghujungnya macam mana, jelas tak jelas kita beri dah. Nanti sabar. Jangan turun nafsu kita, turun agama. Nak jaga agama kita. Dan orang yang pada ini pangkat yang ketiga ni, terkadang menang yang menuju pada agama, terkadang menang tentera syaitan, masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh mujahadah lawan nafsu ni. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Asallahu, Allahu ke Allah? Allahu comel. Saya ni Allah baiki dah lah. Saya Allah asallahu an yatuba alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Artinya yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Bercampur amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Menang sebelah seruang agama, boleh pahala banyak lah, kebaikan dilakukan. Satu ketika menang tentera syaitan, berdosa lah. Bercampur ni, yang mencampur. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubah mereka itu. Gitulah. Kena sentiasa bertaubah lah. Pahala tadilah baca Quran. Lepas tu hak dosa-dosa pula. Baca Quran, dosa mengumpat, dosa memfitnah, dosa maki hamung, dosa adu domba, tak padan dengan Al-Quran. Waktu dosa dengan nak adang, kena minta maaf lah waktu. Ganti balik dengan baca Quran sampai ke khatam pun tak lepas tu. Itu kena minta maaf dengan seseorang kalau dosa tu kena adang. Dosa dengan Allah barulah jalanan taubahnya lebih mudah. Tapi hak mereka yang bercampur amal baik dan amal jahat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima akan taubah mereka itu. Memang sentiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang lemah, iman kita lemah. Kita sentiasa berperang. Tidak lemah kita daripada mujahadah. Kita tak pernah menyerah. Tapi terkadang menang seruang kepada agama, terkadang menang seruang tentera syaitan. Ini hak pangkat pertengahan. Terkadang sabar dalam mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Terkadang hilang sabar pada meninggalkan kemaksiatan, langgar juga. Hak ni hak golongan
yang bercampur amal baik dengan yang jahat, mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubah mereka itu. Dan alamat tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, pangkat pertengahan ni, bahawa meninggal ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang lemah. Dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Ini cerita alamat pula ni, hak pertengahan. Ini kira sabar orang awam, sabar atas mengerjakan ketaatan, sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Tetapi terkadang tak ada sabar, akhirnya mengerjakan kemaksiatan, bercampur amal baik dengan amal yang jahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.